Kembali lagi untuk review kali ni. Kita nak bercerita bukan pasal game, line up yang baru keluar semalam, iaitu Call Up List National. So guys, tadi aku rasa semalam semua dah tengok line up yang keluar. Aku rasa almost, aku baca-baca komen semua, almost 90% rakyat Malaysia setuju apa yang Kim Panggun kali ni. Cuma kita nak list up, bukanlah list up satu-satu. Mungkin ada beberapa nama yang orang maybe mempertikaikan kenapa mereka ada dalam squad kali ni. First, kita pergi, mungkin ramai yang akan mempersoalkan pemain PJ City lah. Of course, kalau PJ City, Darren Lock aku tak pernah pertikaikan sebab kita memang tak ada striker lah. Darren Lock memang kena ada. Statistik dalam PJ City pun sebenarnya Darren Lock dah menjaringkan 9 gol. Dan kita tengok 9 gol Darren Lock, yang lain semua 1-1-1-1-1-1. So memang PJ City mengharapkan Darren Lock lah untuk menjaringkan gol. Kalau dia tak ada, matilah PJ City. So Darren Lock memang, walaupun dah berusia 32 tahun, tapi Malaysia masih mengharapkan Darren Lock sebab aku rasa dia seorang striker yang versatile lah, dengan yang boleh pressing, dengan boleh bawa bola, boleh control ball. Rasa sesuai dengan tactical Kim Panggun. Second, kalau Muvah, mungkin ada setengah kata kenapa kalau Muvah still dapat call out. Walaupun dia selalu dapat call out, tapi bila nanti dah senarai akhir, dia selalu disingkirkan. So untuk aku, kalau siapa yang perasan main tengok game PJ City, kalau Murwah ni jenis keeper yang boleh bermain dengan kaki, keeper yang boleh main dengan kaki. Cuma maybe orang tengok, kalau tengok dari segi bolos tu, memanglah bolos dia banyak sebab kita boleh tengok kan defensive line dia siapa kan. So kalau Murwah main kat tempat lain pun, aku rasa dalam setiap game tu ada beberapa save juga yang dia buat. So aku rasa dengan tactical modern football sekarang, dia berhak, aku rasa dia berhak dapat caps lah. Aku rasa dia tak pernah dapat caps lagi kot dekat Malaysia. Kali dia kena panggil call up. So aku harap kali ni at least, walaupun aku rasa hanya ada 2 game je dekat Thailand, at least dia ada peluang untuk beraksi di Thailand nanti. Kali untuk player PJ City nombor 3 adalah Ruven Tiren. Kita tahu Ruven Tiren seorang yang muda, baru berusia 20 tahun. Aku tak mempertikaikan Ruven Tiren, tapi mungkin dengan keadaan PJ City sekarang ni, orang kata ada yang lebih layak pada dia. Tapi untuk aku, mungkin Kim Panggun dah kenal Ruven Tiren dah. Sebab Ruven Tiren ni seorang yang versatile juga Dia boleh main left wing, left midfield dan left wing back. So sebab dia seorang yang kaki kiri, so kat Malaysia ni mungkin tak ramai yang berkaki kiri macam dia. Sebab tu aku rasa dia still dapat call up untuk Kim Panggun. So untuk aku tak ada masalah. Lagi orang mempertikaikan adalah Akia Rashid. Okay, Akia Rashid sebab kalau ikut total, secara total season ni saja dia bermain tak sampai 20 minit total overall dengan JDT. Tak sampai 20 minit dia bermain. Untuk aku, Akia Rashid ni, Syamil Kuti, walaupun Syamil Kuti tak dapat call up kali ni sebab dia injured, once diorang main dekat international, diorang akan deliver lah. Sebab aku kata base, maybe pressure tu diorang dah biasa dengan level international. Sebab tu aku rasa Akia Rashid still layak. Untuk aku tak ada masalah untuk Akia Rashid. Aku rasa dia still layak bermain untuk Malaysia. Sebab kalau ikut fakta ataupun statistik, Akia Rashid season ni, tahun ni lebih banyak main minit dengan Malaysia daripada minit main dengan JDT. Itu korang kena tengok benda tu. So untuk aku memang posisi left wing kita mungkin ada Akia dengan Faizal Halim, dan kanan ada Safawi, ada Arif Aiman dengan Sumareh. Mungkin aku rasa Safawi akan dikonvertkan menjadi number 10 lah untuk dalam Malaysia, macam mana Kim Panggun convert hari tu. So untuk aku, line up kali ni tak ada masalah. Cuma aku sangat bangga bila nama Zafri Raya dan Declan Lambert dipanggil untuk KL. Dengan apa yang diorang buat dekat KL, Zafri sebenarnya deserve dah lama lah. Daripada hari tu, daripada season lepas lagi, aku rasa dia dah deserve untuk berada dalam squad national ni. Cuma hari tu main dekat Singapura, dia dapat call up tapi tak sempat minit bermain. So untuk kali ni aku harap dia dapat minit bermain. Untuk Declan ni, ramai juga, bukan nak kata ramai membuktikan. Untuk aku sebenarnya dia dipanggil, aku rasa atas dasar bermain sebagai left back. Sebab di KL kita dapat tahu hanya ada seorang je pure left back, iaitu Nabil Hakim, tak silap aku. Betul aku kalau salah, Nabil Hakim. Cuma awal season Nabil Hakim sempat bermain 2-3 game dan dia injured ACL, dan Declan terpaksa bermain di left back. Sebab ini aku dengar rumor sepatutnya Daniel Ting datang KL balik, tapi dia membuat U-turn. Dia berpindah ke tempat lain. So sekarang ni Declan terpaksa bermain di posisi left back. Sometimes dia bertukar lah. Sometimes Irfan Zakaria pun bermain di posisi left back. Pure position Declan adalah right back. So untuk aku, dengan apa yang dia buat dekat KL ni, aku rasa Kim Panggun mungkin lah, walaupun bukan natural posisi dia. Tapi untuk aku, dia mungkin nak kata deserve, mungkin boleh cuba lah. Untuk kali ni boleh cuba dulu. So yang lain aku rasa, of course, Captain Marvel, Brandon Gunn kembali. Ni antara nama yang aku rasa semua orang tak pernah pertikaikan kot. Dengan dia memang mentality seorang warrior, aku rasa, dengan apa yang dia jalani. ACL 2 kali, dengan kena kanser, macam teruk. So aku rasa kalau orang-orang biasa pun ataupun pemain-pemain lain pun, mungkin dia orang dah habis kot, tak mampu balik motivasi tu. Aku rasa Brandon Gunn layak, walaupun dia dah berusia 32 tahun kalau tak salah aku. So, untuk lain-lain player Selangor banyak juga kali ni. Afro dipanggil, Mukairi, dan untuk aku tak ada masalah. Cuma yang lain-lain aku rasa okey. Mungkin kita nak pergi player-player list up untuk yang standby, yang sepatutnya aku rasa boleh dimasukkan dalam ni. Sebab aku rasa untuk squad kali ni, sebab akan hanya ada 2 game je, so aku rasa ini lebih kepada audition lah untuk Kim Panggun. Nampak variasi tu dipanggil dengan, ini adalah aku kata first stage untuk audition sebelum Kim Panggun nak membentuk squad
skuad yang mantap untuk Piala Asia nanti. Ada juga beberapa nama yang aku rasa sepatutnya ada dalam list ataupun dalam list standby tu ataupun masukkan ke atas terus. Okey kan, kita tambah ini antara list standby list 16 pemain yang dalam senarai simpanan. Kalau 25 pemain tu mungkin ada yang injured ke, tarik diri ke apa. So antaranya ada daripada JDT kita ada Fariza Malias, Syafiq Rahim, Ramadan, Onwan dan Syami Safari. Dan ada JDT 3 Najmuddin Akmal. So kita nak review. Kalau untuk aku sebenarnya aku lebih prefer Onwan tu terus ada dalam buat national kali ni ya. Sebab kalau kita tengok line up yang dikeluarkan 25 Kipanggun tu tiada your number seat dekat situ. Kita tahu dengan Syamil Kuti baru baik daripada injured, baru recovery pada injured, belum pulih sepenuhnya lagi. Kali ni Kipanggun pergi dengan tanpa ada pemain number 6 yang pure dekat situ. So untuk aku Onwan mungkin dekat JDT pun tak selalu bermain, tapi dengan aku baca setengah-setengah fan JDT pun kata tak berapa suka cara Onwan punya main. Tapi untuk aku Onwan ni jenis style play macam, bukan nak kata macam Busquets, tapi dia lebih lambatkan tempo sebenarnya sebab kualiti yang dia ada. Pernah bermain di Wolf Academy. So aku rasa pengalaman dia tu mahal dan aku sampai sekarang lagi tak boleh brain kenapa dia sanggup datang ke Liga Malaysia. Sorry guys, ini pandangan dia. Aku still rasa dia at least dia stay dekat Liga Championship ke League 1 ke, aku rasa dia berhak main dekat situ sebenarnya. Kalau untuk aku, katanya aku Onwan sepatutnya terus kena ada dalam skuad Kim Panggon lah, walaupun pemain dia agak kurang. So ni nama list standby yang lain. Najmuddin Akmal, aku dengar cerita juga Najmuddin Akmal ni, aku dengar sekarang ni dia bersama dengan skuad Hasan Shazali ke Mongolia untuk kelayakan AFC Piala Asia bawah 20. Bila ada dalam senarai standby ni aku agak surprise juga sebenarnya. Dan aku dengar cerita pun skuad bawah 23 Ella Warasin pun nak menggunakannya juga. So mungkin bagus untuk dia untuk develop walaupun dalam senarai standby, tapi mungkin ni satu motivasi untuk dia, untuk Najmi yang mungkin boleh menjadi the next Arif Aiman, kita tak tahu. So untuk list standby yang lain aku rasa, so Terengganu ada Syarul Nizam dengan Faiz Nasir. Untuk Faiz Nasir ni bola dia boleh control ball, boleh dribble. Mungkin faktor fizikal yang terlalu kecil bandingkan dengan Miki, aku rasa dia lagi kecil. Mungkin sukar untuk dia macam mana Matthew Davis beat dia, tolak dia beberapa kali, dia jatuh, kesian lah untuk dia. Untuk Syarul Nizam ni aku rasa awal-awal last season dia macam masa last season nampak meyakinkan. Untuk season ni mungkin agak on off lah untuk dia punya, aku rasa dia punya persembahan. So ni untuk KL ada Azri Ghani dengan Ryan Lambert. Dua-dua ni sebenarnya aku rasa untuk KL sebenarnya ramai nama-nama yang aku nak sebut lagi. Untuk Ryan dengan Azri ni, Azri one of the good prospect lah untuk tipe Malaysia sebenarnya. Mungkin sebabkan kurang main permainan di Malaysia, tapi dengan AFC, dengan peringkat AFC dekat Asia dia main, aku rasa dia menunjukkan satu potential yang sangat baik lah untuk dia. Aku rasa dia ada masa depan yang cukup. Untuk Ryan sebenarnya dia deserve untuk dapat call up sebenarnya. Aku rasa ramai fan-fan mungkin ni setengah-setengah fans orang kata sebab Ryan ni hidup dekat KL sebabkan ada Paulo Josue dekat situ. Aku rasa mungkin salah satu faktor juga sebenarnya. Betul. Yang lain untuk Koguli Suarin, PJ City, Kerry John Negeri Sembilan, Stuart Wilkins Negeri Sabah. Aku ada list aku juga yang aku dah buat kajian dan sepatutnya dipanggil. Okay, ni first pada pemain-pemain daripada KL lah. Ni mungkin faktor KL layakkan ke AFC, ke semi-final AFC Cup. Aku rasa Ifan Zakaria, Kamal Azizi, Akram Mahinan should be ada dalam list lah. At least ada dalam standby list kot sebenarnya dengan apa yang diorang nak buat dengan KL. Jayaan diorang daripada season lepas, daripada Piala Malaysia bawa ke season ni, sekarang diorang pun dah top 5. Diorang masih berpeluang lagi untuk dapatkan top 3 dengan baki perlawanan yang ada. Aku rasa mungkin dengan ketiadaan Syamil, aku rasa Akram dah membuktikan dia mampu menjadi backup yang baik untuk Syamil Kuti. Aku rasa mungkin ni pandangan aku lah, sepatutnya dia at least ada dalam standby list lah. Untuk Afan Zakaria pun Kamal Azizi one of the good, walaupun mungkin dia dah berusia, tak salah aku dah 28 tahun. Cuma mungkin dekat KL ni orang tak pandang, tapi bila Kipanggun datang ni dia buat variety yang tu aku suka lah, sebab ramai pemain-pemain yang sepatutnya ada tapi tak dipanggil. Kali ni dia orang diberi peluang lah. So antara pemain-pemain KL, so untuk Sabah sebenarnya bila dah buat kajian, buat statistik sikit, tanya fans-fan, ramai yang menyatakan Rawilson ataupun Gary Steven Robert patut ada. Gary season ni baru nak kata meyakinkan pun taklah meyakinkan, tapi dengan apa yang dibuat dekat Sabah tu, ada beberapa game yang dia perform. Mungkin konsistensi dengan injury prone aku mungkin membataskan dia punya ni lah. Sebab Gary seorang yang keras, aku rasa number 6 macam dia perlu ada aku. So Rawilson satu lagi sebab dia left back kan, yang pure left back. Aku rasa bila nombor Sabah nombor 2 dalam Liga, hanya ada Dominic Tan saja dalam tu. Untuk aku maybe Rawilson pun boleh cuba. Mungkin orang kata level international tu tak semua boleh berhasil, tapi kalau tak bagi peluang macam ni nak rasa. Next Negeri Sembilan punya nama Encik Rashid. Aku rasa dia daripada JDT 2 pergi ke Melaka, season ni baru pergi ke Negeri Sembilan. Aku rasa ramai dah membuka mata. Dia seorang right back dan boleh bermain di left back juga. Untuk season ni dia bermain 18 game dengan Negeri Sembilan dan 1 game untuk FA Cup dan menyumbangkan dah 2 assist. Encik Rashid ni mungkin kita boleh letakkan dalam
Senarai Sipanan lah. JDT tadi aku rasa Hong Wan patut layak. Dan ni yang terakhir, Terengganu, Alif Zakaria, seorang pure left back juga, baru berusia 24 tahun. Untuk season ni baru kita nampak dia bermain secara kerap untuk Alif Zakaria sebabkan Arif Fazilah. Aku rasa season ni dia agak, sebelum ni kita selalu sebut Arif Fazilah sepatutnya ada dalam collab, sepatutnya dalam collab. Tapi season ni dia macam dah bertukar. Alif Zakaria pula dah naik ke atas, dah memberi aku ni banyak game lah dia main sebagai first 11. Mungkin tak meyakinkan lagi, tapi untuk aku at least I'm stand by collab untuk dia. Okay, ni satu lagi pemain Terengganu aku lupa nak sebut, Azam Azmi. Player ni aku dah usah lama, dah pandang lama pada squad break malu ni. Dia seorang versatile player, boleh memain right back, left back, nombor 6 juga, defensive midfield. Cuma bila aku start tertarik masa aku pergi menonton Terengganu lawan Selangor, dia masa tu banyak main di kanan. Bila kau berusia 21 tahun, kau kena menjaga pemain-pemain import, tapi kau tak takut masa tu sampai ada bergaduh juga. Dia ada fizikal yang baik. So aku suka karakter player-player muda yang tak takut, yang berani macam tu. So Azam Azmi Murad ni aku rasa paling, ataupun AKA aku nampak orang banyak panggil dia aneh kan. Aneh. Aku rasa dia sebenarnya layak sebab dia style play old school punya right back lah rasa. Dan dia berhak berada dalam squad kali ni. Dan aku nak tengok sangat bila dekat King Cup nanti dia ada peluang untuk beraksi debut untuk senior team lah. So itu saja untuk review kali ni. Aku rasa korang mungkin boleh komen, mungkin ada yang setuju, mungkin ada yang tak setuju, mungkin ada list-list yang aku terlepas yang aku rasa sepatutnya layak dipanggil. Ni hanya pandangan aku, pendapat aku. So aku percaya dengan apa Kipang Gun buat. Mungkin macam aku cakap, ini adalah audition pertama untuk player-player ni nak cuba. So kalau korang ada pandangan korang sendiri, boleh komen dekat bawah siapa yang sepatutnya layak, siapa yang sepatutnya tak layak berada dalam squad kali ni. Tapi untuk aku tak ada masalah. Aku setuju semua. So kita jumpa next review akan datang. Kita ada Malaysia bawah 19 untuk qualify AFC Cup under 20 dan King Cup lah untuk senior team. So jangan lupa, kita jumpa di review dan preview akan datang. Okay, ciao guys.